Belajar trade tak ada level. Sesi live trade ya. Orang lama tabat belajar trade. Jadi Simpan pada tahun malam ni dulu. kita akan lihat dulu Forex Factory, berita fundamental untuk para trader Forex dan juga gold, kerana biasanya fundamental news ni dia akan efek kita punya perjalanan, terutama pada scalper punya teknik scalping lah. Dan kalau kita tengok kenapa dia turun tu, mesti ada sebab dia lah. Okey, antara di dalam market scanner pada malam ni ataupun di JPEG dan juga GJ, kita dapat lihat USD pada waktu London dan juga waktu New York ni dia jadi strong. Okey, kalau tuan-tuan tengok di Euro USD, dia punya pergerakan dia masih lagi bearish. Walaupun bearish tak kuat, negatif 0.12, tapi boleh kata kalau tuan-tuan tengok sini nak pasan lah, dia punya tujahan ke bawah tu nampak macam nak turun lebih jauh. Okey. Nampak macam dia buat huruf S ke bawah. Manakala GU dia turun satu arah. GU pada malam ni sangat lemah, negatif 1.17%. Ini menunjukkan GBP lagi lemah pada Euro. Kalau tuan-tuan trade Euro GBP, tuan-tuan perasan lah dia punya pergerakan dia. Seterusnya kita ada USD JPY yang naik bullish banyak 0.53%, dan juga USD CHF yang juga bullish, pergerakan dia 0.23%. Kedua pair menunjukkan bullish tanpa ada sebarang retracement. Mungkin JPY kata cuba untuk menguat, manakala tapi CHF ni nampak dia memang tak ada orang beli CHF pada malam ni, sama dengan GBP tak ada orang beli. So untuk USD CAD kita dapat lihat CAD strong berbanding USD. Mungkin ini disebabkan oleh rate Bank of Canada yang dinaikkan pada minggu lepas, iaitu 0.5 dan 50 poin dinaikkan. Jadi ini satu berita baik untuk Canadian dollar trader. Mungkin kita dapat lihat sini satu momentum sell sedang wujud, ataupun ini ada satu kata Marubozu kalau tuan-tuan biasa trade, dan shadow di atas lebih panjang dari shadow di bawah. Ini menunjukkan ada interest untuk sell untuk currency ni. Jadi walaupun pergerakan hari ini masih bullish 0.37%, mungkin kita dapat lihat penguatan pada Canadian dollar pada malam ini. Untuk AUD USD dan juga Kiwi dollar, NZD USD, kita dapat lihat kedua-dua pair ni masih dalam mode bearish, pair kembang ni. Dengan kekuatan tidak memihak pada AUD. So untuk AUD, pergerakan dia pada hari ini adalah 0.8586% negatif. Manakala Kiwi dollar negatif 0.78%. Okey. Pergerakan dia lebih kurang dengan GU satu arah. Tapi kita dapat lihat NZD lah, dia lebih tak ada buy langsung. UD ni ada juga di sesi ni, ada dua candle yang agak strong sikit lah mana dengan ZD, tapi memang pada malam ni memang lemah lah. Dan seterusnya pair yang terakhir adalah GBP JPY. So disebabkan oleh GBP lemah daripada Euro, daripada USD, dan kita dapat lihat kat sini dia punya pergerakan dia memang tidak memihak langsung kepada GBP, dengan bearish kembali masuki pasaran GJ dengan pergerakan negatif 0.47%. Pergerakan dia pun 100 lebih point, 100 lebih pip, 162 pip. Manakala GU dia turun banyak, negatif 143 pip memihak pada GUSD dan juga JPY. Jadi untuk sepanjang minggu ni kita bacakan antara berita-berita utama, antara perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian. Hari semalam ada Australian dollar punya holiday, bank holiday. Dan hari ini pada 8.30 malam ada berita USD high impact news pada waktu pukul 8.30 malam. Dan bacaan yang keluar adalah 0.8%, sama juga dengan forecast dan juga lebih tinggi daripada bulan lepas. Ini memang orang kata beri impact yang positif pada US dollar. Media impact news core PPI lemah daripada forecast, dengan forecastnya 0.6%, actualnya 0.5%. Pada hari esok, hari Rabu, ada big impact news juga untuk USD dengan 8.30 malam, iaitu ada core retail sales sebanyak forecastnya 0.7%, lebih kuat pada bulan lepas 0.6%, dan retail sales yang orang kata lah sangat-sangat teruk lah daripada bulan lepas. Forecastnya 0.1%, previousnya 0.9% bulan lepas. Ini satu berita tak baik untuk USD. Adakah betul jangkaan dan baca ni? Kita akan lihat nanti ya. Dan seterusnya kita ada media impact news untuk Empire State Manufacturing Index.
pada hari Khamis kita ada beberapa big impact news. Pukul 2 pagi ada FOMC. So hari Khamis ni berhati-hati kepada semua-semua trader yang trade USD. So kalau boleh elakkan close trade sebelum kedua ataupun pukul 1 sebelum news, dan sambung balik trade lah pada hari keesokannya. Kerana dan kerana kita akan dapat lihat USD akan dinaikkan dia punya rate dia sebanyak 0.5% ataupun 50 point. Ini sebab kita dapat lihat USD strong pada malam ni. Dan seterusnya ada announcement FOMC press conference pada pukul 2.30 pagi. Dan memang sibuk lah pada hari Khamis ni. 9.30 pagi pun sibuk. Ada news untuk Australian dollar, employment change dan employment rate. 3.30 petang ada chef menteri polisi statement dan policy rate. Policy rate untuk chef dijangka sama, sebab tu kita mungkin dapat lihat chef tak strong pada malam ni dan juga mungkin sepanjang bulan ni. Seterusnya 7 malam ada news GBP official bank rate votes, cakapnya sama dengan bulan lepas. Monetary policy summary kita akan baca di ruangan news. Dan official bank rate dijangka bertambah 0.25 dolar. Jadi kalau total perasan, bank rate ditambah 0.25%. Tapi untuk USD dia naik sebanyak 50 point bandingkan 25 point. Jadi sebab tu dapat lihat USD lebih strong daripada GBP. Ini salah satu punya logik dia. Dan juga medium impact news pada malam hari Khamis dengan Philadelphia Federal Manufacturing Index. Bacaan dia dijangka positif lebih baik pada bulan lepas, dan employment claim juga dijangka berkurang. Ini adalah berita baiklah untuk US dollar. Pada hari Jumaat ada monetary bank statement untuk Japanese yen. Siapa yang trade yen, trade dollar, trade JPY, kena berhati-hati dengan news ni. Tengok apa bank Jepun punya stand, apa punya polisi mereka untuk bulan akan datang. Pukul 2 petang ada GBP punya retail sales, medium impact news dijangka teruk negatif 0.6% banding dengan bulan lepas 1.4%. Untuk dan seterusnya ada juga BOJ punya press conference pada sesi petang. Dan malam hari Jumaat kita ada satu lagi impact news pada US dollar, iaitu 8.45 malam dijangka Pak Long Powell kita akan berucap. Banyak minggu ni memang banyak C4F, sorry lah ambil masa sikit. Saya kena terang satu-satu kerana berita-berita ni memang memberi efek pada trader kita. Tak apa juga, tak apa. Faham. Okay. Jadi mungkin C4F dah menggeletak dalam mulut dia nak macam tengok currency strength. Menggeletak juga. Okay, saya akan pass ke C4F lah. Alright, terima kasih banyak C4S untuk Forex Factory. Okay, so saya akan share screen dulu untuk currency strength. Okay. Okay. So nampak juga nampak kot. Kuliah. Okay. Untuk yang masih baru tuan-tuan, yang mana belum lagi familiar dengan Finviz ni. Finviz ni adalah satu website yang tuan-tuan boleh tengok untuk currency strength. Tuan-tuan boleh tag finviz.com/forex.ashx. Okey, dekat bawah tu tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan boleh tengok ada banyak home news, screener, map, group, portfolio, insider, future, forex, crypto. Okey. Untuk kita hari ni kita tekan forex lah. Kalau untuk crypto tuan-tuan boleh tekan crypto. Tekan forex dia akan keluar macam ni lah. Okey. Alright. So kita akan lihat satu-satu. Okey, untuk Euro USD, apa yang berlaku di sini adalah tuan-tuan perasan di situ dia sudah sampai level support yang sangat kuat. Kalau kita lihat dekat sini dia kata Euro lebih kuat daripada USD sebanyak positif 0.18%. Okey. Dia kata kekuatan, tapi kekuatan tu tidaklah sangat kuat, tidaklah sangat-sangat kuat. Okey, kalau tuan-tuan lihat dekat bahagian support tu dia macam mula nak buat rejection, tetapi rejection dia sangat-sangat lemah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan perasan ekor yang terbentuk adalah di atas. Walaupun candle belum close, kita boleh agak ekor yang terbentuk dia ada di atas. Dan kemungkinan besar untuk dia turun tu masih ada. Untuk USD menguat tu masih ada. Okey, untuk dia turun tu sangat-sangat
ada untuk Euro USD tuan-tuan. Untuk dia nak naik pun tak kuat mana pun, mungkin dia nak naik untuk level 1.0600, tetapi dengan keadaan echo candle macam tu, insya-Allah tuan-tuan, keadaan dia momentum penurunan masih kita nampak. Alright, untuk GBP USD, kita boleh lihat kekuatan USD melebihi GBP sebanyak negatif 0.93%. Okey, dengan situ kita dapat lihat tuan-tuan, kekuatan memihak kepada USD sebanyak 0.93%. So kalau kat situ kita tengok pun, dia punya kekuatan momentum penurunan masih ada dan sangat-sangat kuat melebihi kawasan support. Okey, dia sudah break support dengan body dan sekarang masih lagi dalam proses penurunan. Okey, dan penurunan ni jangkaukan insya-Allah boleh diteruskan, masih akan diteruskan. Okey, untuk UJ kita ada positif 0.01%, iaitu keadaan dia sangat-sangatlah consolidate, sangat-sangatlah lemah. Okey, kenaikan dia pun sangat-sangat lemah. Untuk penurunan kita nampak ada rejection ke penurunan tu, ada dia nak turun sekejap. Kita nampak dia nak turun sekejap, tetapi tuan-tuan lihat kenaikan dia sangat-sangat lemah. Kita tak boleh nak jangkaukan lagi macam mana. Okey, adakah peningkatan dia masih boleh berlaku ataupun mungkin dia akan reject sedikit sekejap sebelum dia meningkat semula lah. Untuk minyak, kita lihat minyak lebih kuat sebanyak 1.93%. Okey, so kita lihat itu momentum kenaikan tu masih lagi ada. Okey, keadaan dia untuk naik tu adalah sangat-sangat kita nampak ada lah. Tetapi tuan-tuan boleh perhatikan dekat area situ ada satu resisten yang agak kuat. Untuk dia turun mendapatkan balik price yang berada di bawah support tu adalah sangat tinggi, tuan-tuan. Tuan-tuan kena hati-hati jugalah. Okey, untuk USD CAD kita ada kekuatan dengan positif 0.15%. Kekuatan tu tidaklah sangat kuat, tetapi di sini kita dapat lihat momentum kenaikan tu masih ada momentum kenaikan tu. Alright, dan juga kalau mungkin dia naik pun, dia mungkin boleh pergi sampai level 1.3000. Alright, so kita ada USD CHF, tuan-tuan boleh lihat kekuatan pihak pada USD sebanyak 0.16% saja, agak sedikit. Tetapi kalau kita boleh lihat dekat sini, kita sudah sampai level resistance yang sangat-sangat kuat. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan kita dapat lihat echo tu masih ada tuan-tuan, momentum untuk naik tuan-tuan masih naik, masih ada momentum untuk dia nak naik tu masih ada dan masih kuat. So kena hati-hati USD anytime sahaja dia boleh menguat. Okey, AUD USD kita lihat kekuatan kepada USD. So sekarang momentum penurunan masih lagi ada, kita nampak tuan-tuan. Okey, di daily masih lagi ada momentum penurunan dia. Okey, insya-Allah dia boleh juga turun sampai level 0.6800. Alright. So, untuk gold, okey, sekejap tuan-tuan, saya tolak sini sikit, saya naik ke atas. Alright. Allah, dia sudah back tuan-tuan, back balik. Untuk gold kita boleh lihat tuan-tuan, kita ada negatif 0.68%, iaitu kekuatan memihak kepada USD. Kalau kita tengok satu badan, satu body yang sangat kuat tuan-tuan. Jadi kebarangkalian untuk dia nak turun tu ada, walaupun area support yang berada di bawah tu sangat-sangat kuat kebarangkalian nak turun tu ada. Okey, tapi kena lihat juga support yang berada tu agak kuat kita kena analisa balik semula pergerakan dia. And jadi USD kita lihat negatif 0.32%, kekuatan pihak pada USD, dan momentum penurunan tu masih lagi wujud tuan-tuan, walaupun berada di kawasan support yang sangat-sangat kuat masih lagi wujud, dan kebarangkalian untuk dia nak pecahkan break support tu untuk turun ke bawah tu adalah sangat-sangat tinggi. Euro GBP kita ada positif 1.11%. Mana kekuatan euro melebihi GBP yang sangat-sangat kuat. Kalau tuan-tuan lihat dengan body dia macam tu, memang sangat-sangat dahsyat. Kalau dia close dengan body yang macam tu, maka momentum penaikan dia akan berlaku. Okey, akan terus berlaku. GBP GJ iaitu negatif 0.71%, iaitu kekuatan memihak kepada JPY berbanding GBP. Kalau kita lihat itu momentum penurunan masih lagi nampak, dan penurunan itu mungkin boleh berlaku sehingga 160.00. Okey, Bitcoin kita ada positif 0.16%, iaitu keadaan dia sangat consolidate tuan-tuan, sangat consolidate. Alright, walaupun kita nampak momentum penurunan dia ada, tapi rejection juga kita nampak dekat situ. Okey, so kalau untuk dia punya ranking, euro adalah yang terkuat, USD yang terkuat nombor 2. Di situ ada JPY, dan tercorot adalah GBP, NZD AUD, okey, CAD, okey, itulah tercorot yang berada di yang tercorot adalah yang paling corot GBP, di situ NZD AUD. Yang paling kuat euro dengan USD. So tuan-tuan timbang tara yang mana pair yang terbaik untuk tuan-tuan trade. Dekat sini tuan-tuan boleh buat apa supaya boleh buat keputusan. Boleh buat keputusan. Alright, sorry tuan-tuan. Okey. Okey, so saya akan pass dekat sahabat saya untuk next.
Baik, terima kasih Sifat atas analisa yang diberikan. Jadi Okey. Sifat boleh stop share screen tak? Boleh boleh. Boleh boleh. Okey, minta maaf. Terima kasih. Alright. Jadi saya akan sambung dengan bacaan indeks dolar untuk pada malam ni. So, indeks dolar pada malam ni kita tunjukkan bullish movement untuk indeks dolar dengan break previous high pada 104 dengan 105. So apabila dia buat rejection, dia buat root V dan ini naik ke satu breakout lebih jauh, dan kita akan buat top down analysis dulu lah untuk kita tengok pergerakan dia macam mana untuk dolar, indeks dolar. So di time frame weekly kita masih tunggu minggu ni untuk close. Dengan minggu ni sekiranya dia close macam ini, ini menunjukkan pattern bearish memang tidak langsung wujud, tidak di masa terdekat. At least pada dia akan retrace balik ke previous resistance area di 104.5 hingga 105.0. Dan next target kita kena tengok di sebelah kiri kita, dia nak pergi mana. So untuk resistance terdekat kita boleh katakan di 108.4. Ini adalah kawasan resistance di weekly, kerana di time frame di weekly dia sudah break. Sini kita nampak strong. Dan pada malam ini saja kita dapat lihat ada cubaan untuk berlaku rejection pada hari semalam. Dan apa yang kita dapat lihat ni 1, 2, 3 candle ini, kalau tuan familiar, ini adalah 3 watt soldiers. Ini menunjukkan bullish movement akan berterusan. So 3 watt soldiers ni biasanya dia kena ini menunjukkan momentum untuk buy USD terlebih kuat. Okay, untuk orang cash out dolar pada ketika ini. Di time frame lebih kecil, memang previous resistance semua menunjukkan kedudukan bullish untuk dolar. Time frame lebih kecil, H1 ada berlaku rejection pada pukul 4 petang tadi. Dia buat candle kata chart pattern ini, candle pattern ini, ataupun orang kata betul morning star, walaupun di kawasan resistance, tapi morning star pattern sama macam ni lebih kurang. Morning star shadow bawah ada doji macam tu, dan dia terus naik, tak tengok belakang lah. Dan mungkin keadaan ni mungkin berterusan untuk 2-3 candle lagi. So dalam frame lebih kecil kita dapat lihat F15 terutamanya, kenapa dia buat breakout. Kat sini ada juga candle tersebut. Inilah titik reversal dia, dan dia berlaku pullback sekejap pada pukul 8.30 malam. So apabila masuk je waktu 8.30 malam kita, dah pukul 8 malam, itu adalah waktu US session trading masuk. Biasanya dia akan buat pullback sekejap ke previous support ataupun tempat yang dia buat break sebelum ni. Jadi previous support yang kita dapat lihat dari sini lah, macam pada minggu lepas kita dah discuss mengenai waktu US, waktu London, dan juga waktu New York. So kedua masa ini memain peranan penting lah untuk kita buat decision trade pada malam ni ya. Okey, jadi indeks dolar pada malam ni kita lihat sangat-sangat bullish. Jadi kemungkinan untuk gold drop lebih jauh ada juga possibility. Okay, pada minggu lepas, pada hari Jumaat, kita dapat lihat dia buat satu pergerakan bullish yang strong. Orang jangka dia nak naik lebih jauh. Dan ada yang buy kat sini pun tercedok ya, kan? Kerana kat sini masih dapat seller yang berinterested untuk sell, ataupun gold tak ready lagi untuk naik serta-serta. Dan di time frame top down analysis, di time frame weekly kita tunggu candle di weekly bentuk macam mana. Sekiranya tuan-tuan dapat lihat pair bearish engulfing siap, ini tanda tidak baik untuk gold, kerana dia akan retest kawasan support. So support di weekly mungkin di dalam yang terdekat ni mungkin 1750 sampai ke maksimum dia boleh pergi sampai shadow paling bawah sekali 1678. Apabila sampai 2 level ni, kita mungkin dapat lihat sedikit pullback kalau momentum dia untuk turun tu tidak kuat. Selalunya momentum kuat. Di time frame daily ada satu candle engulfing. So engulfing di daily ini adalah berita tidak baik untuk trader yang hold buy. Biasanya apabila dia main engulfing ni, maksudnya kat sini dia pernah jadi kawasan support. Kawasan supply kat sini sangat-sangat kuat. So apabila dia masuk balik ke area sini, ke area body minggu lepas ni, dan dia akan turun di time daily, dan memang next target dia akan jadi bearish. Saya jangka boleh satu time daily ada area yang kita jangka boleh sampai 1720. Tuan-tuan tengok kat sini. So tuan-tuan tengok kat sini ada area pernah jadi support yang pertama, yang kedua.
Yang ketiga, so kat sini kita tanda satu line ataupun satu kotak, tuan-tuan nak tanda kotak boleh lah, tak boleh, line pun boleh. So area yang saya sebutkan ni adalah 1724. So 1724 ni adalah next target sekiranya bearish kembali ke dalam gold. So ada peluang untuk gold drop lagi dalam berapa ribu pip ni, dekat 800 pip kot. Saya kira memaris. Dalam 900 pip ke 1000 pip lagi untuk gold drop. Kalau ikutkan support resistance punya analisa lah. Kita balik pada time frame H4 kita dapat lihat kat sini ada pernah jadi support ya. So ni extreme support, sudah pun break, retest sudah complete pada pukul 1 tengah hari tadi. Candle, sell dan malam ni dijangka berdarah lagi gold, at least sampai ke kawasan support. Ini adalah shadow yang terakhir tu, tuan-tuan boleh tanda siapa nak lagi selamat tinggal ke body. Ini adalah area-area yang dia akan parking sekejap, tapi kalau momentum sell tu lebih strong daripada buy, dia akan jadi drop lebih jauh lah. Jadi untuk scalping, saya galakkan tuan-tuan untuk sell sell apa, TP dalam 10 1810 macam tu, insya-Allah boleh sampai. Tuan-tuan kena jaga main management ni lagi lah, macam mana insya-Allah boleh sampai. H1 tak nampak lagi tanda-tanda bullish. Kita masih tunggu gold untuk masuk dalam 1808, area yang kita tandakan di tafe H4, dan juga di tafe H1 pernah jadi kawasan support di sini ya. 1 2 3 kat sini, kat panjang sikit tu nampaklah support area kat sini. 1 2 3 pernah jadi kawasan support di sini. Insya-Allah dia baru akan buat pullback. Kalau dia nak buat kejap lah, buat pullback, dia akan masuk balik macam tu, dia akan turun balik. Saya tangkap macam tu lah. Mungkin kadang-kadang momentum sell tu datang kuat, dia akan pergi straight ke bawah. Ada dua keadaan untuk gold. Jadi tuan-tuan kena standby, ataupun tuan-tuan boleh tengok chart pattern yang akan keluar sebentar lagi. Untuk time frame M30 memang tuan-tuan boleh instant sell sebenarnya. At least 1080 boleh sampai instant sell dah cukup. Ya. Yeah. Okey, jadi saya akan pass ke CFF. Saya dah selesai buat analisa indeks dolar dan gold. Harap-harap boleh beri manfaat lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak Sifu S untuk indeks dolar dan juga gold. Alright. So saya akan share screen untuk pair seterusnya, insyaAllah. Okey. Okey tuan-tuan. So ini pair apakah yang akan menjadi pilihan? So kita akan lihat AUD USD. Dia punya mapping dia pun dah mantap lah. Mapping pun dah mantap. So dia akan reject dekat area yang saya katakan ni. Okey, tak apa. So tuan-tuan bagi sharp dia dah mantap lah kan. Okey, so tak apa, tak ada masalah. Ini kadang-kadang tak tahulah. Hari tu mantap mengenal ke mantap tak kenal, saya tak ingat. So kita akan delete dulu tuan-tuan apa benda yang mengganggu penglihatan kita. Apa yang mengganggu kita akan delete. Kita akan biarkan dia kosong, biar bersih berseri. Sampai mana? Alright, cuma kita tinggal kawasan atas tu saja, resisten yang kuat di mana dia berlaku rejection. Okey, kita buang juga. Baik tuan-tuan. Baik, alright. Sini kita buang. Kita buang. Okey, so tuan-tuan, kita tarikkan dia. So kita nampak ini adalah rejection di kawasan resisten. Alright. So dekat sini di H4 tuan-tuan, di H4 kita dapat lihat, kalau tuan-tuan tengok dekat sini dia sudah berada juga dia bukan kata-kata, memang kita nampak USD memang kuat gila. Memang kuat gila betul. Semenjak dia potong patahkan trendline ni memang kuat gila. Okay, dia test dekat sini and then dia terus turun. Dan sekarang dia sudah menghampiri kawasan di mana kita kata support yang sangat-sangat kuat jugalah. Okay, tetapi kita kena consider juga dengan kekuatan yang ada pada USD sekarang ni. So tak ada masalah. Kita draw dulu tuan-tuan. Draw tak ada masalah. Terus draw. Kita drawkan dia kawasan yang berkemungkinan untuk dia nak test.
Okey, kita lihat dekat situ. Dashboard kita nampak penurunan masih ada dan masih lagi boleh turun. Jadi dekat sini kita boleh assume kita boleh assume penurunan dia masih lagi valid, masih lagi boleh turun. Jadi saya nak tandakan dulu dia punya anak panah. Okey. So dekat sini tuan-tuan memang walaupun kecil tapi dia boleh turun sampai area sini. Dan berkemungkinan besar untuk dia break area sini pun ada. Macam mana kita nak tahu ada ke tak ada? So kita akan lihat tuan-tuan Tuan-tuan tengok dekat sini. Kita akan kecilkan dia. Kita akan kecilkan dia. Kita nak tengok sejauh mana tuan-tuan dia boleh pi. Adakah ini kawasan maksimum yang dia pernah pi sebelum ni ataupun ada lagi? Okey, kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan. Okey. Dia sudah menghampiri kawasan support yang maksimum sebelum ni. Iaitu di level ini. Sangat-sangat dahsyat ni tuan-tuan. Sangat-sangat dahsyat. Okey, dan adakah persoalan dia? Adakah dia masih boleh lagi? Boleh lagi sampai ke level tu? Okey. Persoalan dia, adakah masih dia boleh sampai ke level ni? Boleh sampai. Dan adakah dia boleh break level tu? Mungkin boleh. Jawapan dia mungkin boleh. Okey, ataupun adakah dia akan naik dulu lepas tu baru break? Mungkin boleh jadi juga. Okey. So bila keadaan macam ni, apa yang boleh kita buat adalah kita tengok ini adalah kawasan support yang terkuat. Yang terkuat, yang paling kuat yang pernah berlaku dalam sejarah dia. Jadi tuan-tuan kena tandakan juga area resistant yang sangat valid yang belum lagi di touch oleh graf ni. Okey, oleh candle ni. Okey, oleh graf ni. Okey. Jadi cara dia adalah kita tukar kepada line chart. Macam saya suka line chart lah. Sebab saya biasa pakai line chart. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada beberapa point resistant yang sangat valid yang sangat valid lagi, yang belum lagi ditest, iaitu di sini resisten dia belum lagi complete. Maka keadaan dia untuk sampai ke level ini sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh tuan-tuan, boleh sampai. Siapa nak instant sell boleh Nanti kita tengok time frame kecil. Time frame kecil lagi shock lagi shock. Jadi level-level yang mungkin dia akan touch, dia akan touch balik Kalau kata dia reject, mungkin dia akan touch adalah resisten di sini. Sini ada beberapa resisten, iaitu yang valid ni 1, 2 Ini valid tuan-tuan. 1 dan ini belum valid. Ini adalah yang valid. 1 yang valid, dia ada lagi 1 di sini. Valid tuan-tuan, sangat valid. Okey. Kalau dia nak patah balik pun dia akan cari yang ni saja. Tuan-tuan kena faham Kalau dekat area sini ada rejection, nanti dia akan turun dulu. Memang jangan risau tuan-tuan, boleh instant sell. Dia akan turun, dan di sini kalau ada rejection yang betul-betul kuat menyebabkan tuan-tuan tengok ada bullish punya momentum, tuan-tuan boleh buy dan tuan-tuan boleh buat TP dekat area sini. Sini insya-Allah area yang berkemungkinan besar untuk dia touch, untuk dia sampai. Okey, area sini. Okey, sekarang ni kita nak cerita sekarang punya entry. Sekarang punya entry tuan-tuan boleh entry sell. Boleh entry sell boleh entry sell saya kata sampai ke level ni sebab momentum sell tu masih ada. Masih ada Dan stop loss tuan-tuan nak letak adalah tuan-tuan letak di atas ni. Di atas kawasan ni. Okey, macam ni lah keadaan dia. So saya nak draw sekejap. Ini area yang tuan-tuan boleh buat. Sekejap tuan-tuan. Okey. Saya buat kotak sat. Baik macam ni. So area-area yang terlibat. Ni area yang terlibat. Area yang terlibat. Okey, ini area yang terlibat dan tuan-tuan masih boleh instant sell. Dan stop loss tuan-tuan berada di luar kotak ni yang saya kata ni. Di luar kotak ni tuan-tuan buat stop loss. TP tuan-tuan buat bawah ni. Buat bawah tu. Dan tuan-tuan kalau tuan-tuan betul-betul confident, sebab saya confident ni sebenarnya tuan-tuan. Okey, dia turun dan dia akan naik balik. Mungkin kemungkinan dia akan naik pun dia akan cari balik kawasan ni Sebab ini belum complete tu resisten ni. Nanti kalau dia dah sampai sini, resisten ni akan jadi complete. Kemungkinan besar untuk dia patah balik ke sini ada. Dia kena ni dia patah balik dan dia akan terjun. Kemungkinan untuk terjun ada. Jadi untuk geng-geng yang nak scalping ni boleh sell dan letak TP tuan-tuan di bawah ni.
Stop loss buat atas tu. InsyaAllah tuan. InsyaAllah dia boleh terjun. InsyaAllah dia boleh terjun lagi. Alright. So, untuk pair AUD USD. Jadi kita akan buat next pair, iaitu kita akan tengok pair apa yang sepatutnya yang boleh kita buat. Dekat sini saya buat satu lagi, GU. Okey, kita boleh tengok GU. Okey, bila pair GU ni, saya buang dulu apa yang ada dekat sini. Kita buang dulu tuan-tuan, sekejap ni. Okey, kita buang sat. Ni garisan ni pun kita buang. Ini pun kita buang. Okey. So kalau kita lihat tuan-tuan tu dia penurunan dia tu kalah Pandai Lela Renong tu. Tuan-tuan tengok dia punya melebihi dia punya kawasan support pada saya yang kuat ni, support yang sangat kuat. Kita tandakan dulu. Support yang sangat kuat tuan-tuan, melebihi support yang sangat kuat Kemungkinan pace saya bagi tahu tadi pun akan jadi macam tu. Okey, dia akan naik dia akan turun. Break apa-apa kita kena tunggu sat. Nampak dia sudah break dan kita cari adakah penurunan dia ni paling kuat setakat ni ataupun ada lagi sebelum ni. Tuan kita boleh tengok sat. Okey, takat tahun 2022 dan ke belakang 2021 semua sebagainya ni, kita boleh lihat tuan-tuan ini adalah support yang sangat-sangat bawah yang sangat-sangat bawah, yang sangat-sangat kuat, di mana telah dipecahkan. Telah di break macam-macam boleh jadi. Telah di break tuan, saya besarkan balik. Nampak, dan break dia pun sangat dahsyat ni, momentum penurunan dia sangat ada dan masih valid. Jadi bila keadaan menjadi macam ni, maka tuan-tuan perlu tandakan, kalau kita perlu pakai Fibo lah. Senang cerita, kita perlu pakai Fibo untuk kita nak tahu sampai mana lagi dia boleh turun. So kita tarik. Kita tarik tuan, kita tarik. Tak apa, kita tarik sampai situ. Tuan-tuan tandakan, nampak tak? InsyaAllah tuan-tuan, jadi penurunan dia, apa yang kita jangkakan, InsyaAllah dia akan ikut, dia akan turun lagi sampai kawasan yang bertanda 161.8%. Okey, ini dia kawasan yang dia akan sampai. Jadi ini kita buang. Tak bagi saya buang. Sekejap tuan-tuan. Remove. Okey. So insyaAllah tuan-tuan, dia akan sampai ke kawasan ni. Kita tandakan line bagi orang nampak. Dia akan sampai ke kawasan ini. Baik, insyaAllah dia akan sampai ke kawasan ni lah. Kawasan ni Kita boleh tebaikan sikit. Tebaikan dia punya ni. Tak apa, okey lah tu. Okey, ke kawasan ni lah tuan-tuan, ke kawasan bawah ni. Jadi stop loss tuan-tuan kat mana? Dekat atas ni. Nampak stop loss tuan-tuan letak dekat atas ni. Atas ni warna merah tak? Saya buat satu line merah lagi, tuan-tuan faham kot. Kita buat satu line merah. So stop loss tuan-tuan di atas ni, dengan color merah, tak mau putih, merah. Faham tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan, keadaan dia akan sampai dekat sini. Stop loss tuan-tuan letaklah atas sikit, jangan bagi ujung-ujung sangat tu, risiko atas sikit tak apa. Okey, macam tu. InsyaAllah dia akan sampai ke level yang saya labelkan itu. InsyaAllah. Okey. Jadi dengan itu saya akan pass balik dekat sahabat saya untuk next pair. Okay, terima kasih Super F atas analisa yang diberi. Jadi saya akan sambung satu lagi pair analisa yang insyaAllah akan memberi manfaat kepada kita semua. So pada malam ni saya akan share minyak STI USD. So pair minyak ni seperti jangkaan kita, kita buat analisa sebelum ni. So sekarang ni minyak ni dia sedang kenaikan dia agak lemah. Kita dapat lihat ni satu breakout. Kita panjang-panjangkan sikit, kita nampak satu breakout dah. So breakout, jadi sekarang ni kita tengah tunggu pattern yang akan berlaku di time frame ni.
So kalau tuan-tuan ambil risiko sekarang ni adalah waktu yang agak cantik untuk kita sell, kerana di sini ada satu kawasan resisten yang dia sedang test. So kalau tuan-tuan buat sell ni, dia akan stop loss tuan-tuan akan jadi nipis. Mungkin tuan-tuan masuk lot kecil, mana tahu kau ada buat rejection kat atas ni kan. So tuan-tuan boleh letak dalam 5 ke 10 pip stop loss. Kat situ baru tuan-tuan tak apa kalau tuan-tuan boleh tunggu satu candle pattern lah lagi cantik sebenarnya daripada tuan-tuan instant entry. So candle pattern yang kita cari di sini mungkin dia buat base macam ni, tuan-tuan boleh letak setup sell. Dan ada satu candle shadow panjang macam ni. Shadow panjang macam tu tuan-tuan boleh setup sell. Tuan-tuan boleh letak sell entry. Jadi untuk di time frame H1 sekarang tak galakkan tuan-tuan letak entry lagi kerana tidak nampak sebarang pattern yang menunjukkan minyak sedang ready untuk turun, walaupun kita tengok dia sudah sampai di kawasan resisten. Tapi di time frame H1 ni memang dia akan, kalau ikutkan price action dia akan turun lah sebab double top. Mungkin satu lagi dia buat head and shoulder baru dia nak turun. Dua cara. So head and shoulder kalau dia naik dia akan test balik ke dalam kawasan kotak yang saya tandangkan ini. So point ni kawasan kotak. So kawasan kotak ni kalau kita tengok di time frame lebih besar, kita akan nampak shadow yang panjang ni adalah shadow di daily. Okey, tuan-tuan nampak shadow di daily adalah satu tempat yang mana ada peluang untuk seller-seller yang letak entry kat sini. So di sini ada satu lagi orang kata area supply di atas sini untuk membolehkan minyak naik lagi, untuk cari kawasan seller-seller di atas ni sebelum dia buat double bottom punya pattern, double top punya pattern. Jadi untuk time frame daily, dia punya channel ni masih lagi belum break. So daily channel masih lagi belum break tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kemaskan balik. Jadi memang dia nampak perkenaikan dia agak lemah, tapi dia punya kenaikan dia ni masih dalam bentuk channel. Dan next target kita mungkin dia akan masuk ke dalam level demand atau shadow level shadow supply di atas ini. So apabila dia naik ke kawasan atas ni, kita akan standby area yang untuk dia jadi sell. Jadi saya akan zoom in ke time frame H4. Di time frame H4 memang tidak ini kalau tuan-tuan perasan, ini ada satu candle yang dia test kawasan resistance, dan ini adalah momentum buy. Kalau tuan-tuan selalu ikut prediction yang kita selalu sebut, apabila body itu lagi panjang daripada shadow, ini menunjukkan momentum buy itu masih lagi strong, masih lagi ada, dan ada kemungkinan untuk dia teruskan perjalanan ke kawasan resistance ataupun ke kawasan supply yang lebih tinggi. Dan kita akan cuba tengok di time frame lebih kecil di H4 ni, kenapa berlakunya rejection di atas tu. Ini adalah level-level yang dia boleh sampai. So di level yang dia boleh sampai ni, kita tengok kat sini ada satu engulfing kecil, engulfing, dan sini adalah satu candle. Ini engulfing yang super strong. Kat sini ada satu kawasan demand yang, kawasan supply yang dia boleh turun 122.39, 122.4. Sini tuan-tuan boleh buat letak sell limit. Stop loss tuan-tuan di atas sini 127.3, dan kat sini insya-Allah dia akan at least dia akan turun banyak lah. So at least dia akan turun banyak kerana ini kawasan yang dia belum test lagi. Okay, kita ambil body ke shadow yang paling tinggi. At least 2168 dan juga 420 lebih, 423%. Kalau kita gunakan Fibo ni dia boleh turun. Okey, level-level ni logik lah kerana pernah menjadi kawasan resistance sebelum ni dan pernah menjadi kawasan swap zone, terutama 423 ni. Ini antara yang paling ekstrim dia boleh turun. Target tengah-tengah adalah 261.8, 110 kat sini 110. Alright. Jadi kat minyak itu saya punya analisa lah di time frame H4. Seterusnya mungkin kita boleh zoom in di time frame lebih kecil. H1 tadi saya dah sebut, tak nampak lagi pattern rejection, bullish masih lagi strong. Candle pun baru masuk pukul 11, dan ini adalah satu doji, tapi doji bullish. Ada strong indicator untuk dia naik ke atas lagi, tapi kalau kita nak sell, saya lebih prefer dia buat candle rejection. Contohnya sini buy, sell, ataupun ada satu candle doji macam ni, ataupun dia buat base panjang sikit macam ni. Ini baru saya akan lebih comfortable untuk masuk sell di kawasan-kawasan yang saya tengok kat sini kan.
Time frame lebih kecil, masih lagi bullish, momentum naik. Gravestone Doji masih lagi strong, ada kemungkinan untuk dia masuk ke dalam 1.5 at least. Dan ada juga peluang dia, seperti kita tengok di time frame daily tadi, ada juga peluang untuk dia test balik kawasan resistance di atas tu lah. Okay, ini pula yang tuan-tuan boleh tengok. Seterusnya saya akan share satu lagi pair yang kata ada setup, saya telah share di ruangan mapping channel kita di MFM, majalah di channel belajar trade online percuma. Tuan-tuan boleh tengok di ruangan komen untuk join kita punya channel tersebut. Yang saya share hari ini adalah Euro CAD. So pair Euro CAD, kenapa dia menarik? So pertama, ini pattern yang kita dapat detect di daily. So ini pernah jadi kawasan support, dan kita dapat lihat trendline di time frame H4 sudah break di time frame H4, dan di time frame daily memang ada sedikit pullback untuk dia turun. Dan sekarang ni H4 ni bagi saya masih boleh close 2 jam. Ini adalah peluang terbaik kita entry lah, kerana ini satu kawasan buy. Kerana kalau tuan-tuan buy lah ni, tuan-tuan boleh dapat buy kita punya apa, risk reward ratio yang sangat-sangat comel. So contoh kalau saya instant buy lah ni, so kita punya target at least ke previous support. So ini kawasan support, kita tanda ini insyaAllah dia akan sampai. Jadi kalau kita target kat sini ada dalam 200 pip, stop loss kita hanya 56 pip. Jadi kalau tuan-tuan nak banyak sikit, nak ambil risk lebih jauh, mungkin dia buat shadow, kita boleh letak dalam 75 pip. So tu akan still dapat risk reward ratio yang cantik, iaitu 2.66. 2.66 ni sebuah satu. Jadi kalau tuan-tuan nak standby entry, mungkin boleh standby di time frame lebih kecil H1 and 15. So di time frame H1 ada lagi peluang untuk dia turun. So turun seterusnya dia adalah kita target di kawasan previous engulfing kat sini. Pertama, yang kedua kat sini dia boleh turun. So antara area ni tuan-tuan boleh layer untuk dia naik. Kalau dia close di bawah 1.33.9, tuan-tuan boleh cut loss lah. Sebab trading kita kena ambil risiko. Okay, ini juga momentum correction kejap. Mungkin dia nak ambil cari buyer kat atas ni, kat bawah ni, baru dia akan sambung naik untuk Euro CAD di time frame M30. So pattern M biasanya dia akan sampai ke kawasan support balik. So area sini dia akan masuk, tuan-tuan boleh letak buy limit juga di sini, 1.3427. M15 bersama Pro M. So dan sebenarnya kita tengok pattern kat sini macam mana. So kalau tengok M15 ni, dia ada satu lagi level kat sini yang dia kena masuk, 1.34339. Di sini kenapa saya kata kat sini, dia pernah jadi kena kapit lah yang pertama. So kena kapit ni macam tuan-tuan kita tahu sebelum ni, teknik kena kapit ataupun pernah kat sini kita sediakan, kita kata kena ada jadi kawasan demand di area sini. So apabila berlakunya kawasan demand kat sini, dia akan buat pullback kejap, at least cari buyer, baru dia akan sambung naik. So M ni biasanya dia akan orang kata dia akan consolidate lagi lah, sampai dia buat satu breakout. Sekarang ada breakout support ataupun dia akan breakout kat ni, baru dia akan jadi satu lagi buy yang kuat. Jadi saya dah selesai Euro CAD. Harap persen saya ni bermanfaat pada trader-trader di luar sana. Kalau ada money management yang cantik, boleh instant buy. Kalau tak, tetap tunggu chart pattern dia lebih kecil, di time frame lebih kecil, di time frame H4. Base 5, boleh share lagi satu pair sebelum kita close? Boleh, mantap. Okey, so terima kasih Tipu S. Okey. Alright. Okey, kita akan tengok pair apa yang menjadi pilihan pada malam ini. Lagi satu pair kan, Tipu S? Okey, tuan, kita cari. Okey, kita akan lihat USD JPY. Okey, USD JPY.
Okey tuan-tuan, DH4 USD JPY, kita akan tengok USD JPY DH4. Okey, saya besarkan sikit. Alright, nampak. Okey, kita pun tahu sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan lihat USD dengan JPY. Kekuatan USD dengan JPY ni, kita tengok USD agak kuat sedikit berbanding JPY. Okey. Bila keadaan kuat sikit tuan-tuan macam ni, maknanya kita nak tengok adakah penguatan dia itu akan berterusan atau sekerat jalan saja. Okey, kalau tuan-tuan boleh tarik, kita tarik trend line. Kita akan tarik trend line. Kita akan lihat. Nampak tuan-tuan keadaan dia di mana dia masih lagi respect trend line. Okey. Bila keadaan masih lagi respect trend line, maka pattern kenaikan tu masih lagi ada, masih lagi valid. Jadi kita akan scroll paling hujung kita tengok. So kita nampak sekarang ni pattern kenaikan dia sudah melebihi macam kita cakap sebelum ni jugalah. Melebihi resisten yang sebelum ni. Okey, adakah kenaikan dia ni boleh naik tinggi ataupun sat saja? Okey, itu persoalan dia kan. Alright, so kita akan tukar candle kepada line chart dan juga candlestick candle Alright, so tuan-tuan lihat dekat sini kita tengok support yang berada, saya zoom sikit. Okey, support yang berada di sini masih belum complete. Okey, masih belum complete, menunjukkan bahawa dia akan naik untuk cari resistance yang dah complete. Resistance di sini pun tak berapa nak cantik. Sebenarnya tak berapa nak cantik Okey, bila kata tak berapa nak cantik, kenaikan dia akan naik, lepas tu dia akan turun dulu sebelum dia naik balik. Itu kita nak tahu. Dan kita perhatikan ada beberapa support yang agak complete iaitu di sini satu, di sini satu dan juga di sini juga ada satu. Okey, bila keadaan dia jadi macam ni, kita tengok ini resistance dia pun tak berapa nak comel. Bila resistance tak berapa nak comel, keadaan dia untuk menjadi consolidate tu lebih kuat lah di area-area sini. Sekejap tuan-tuan, saya tandakan. Alright, di area sini. Untuk dia nak jadi consolidate sangat-sangat kuat. Okey. Okey, di area di sini dia akan jadi consolidate. Tetapi kalau sampai sekiranya dia dah break, dia boleh break resistance ini, maka dia akan break trend line ini, maka dia akan terus turun turun sampai mungkin dekat area sini. Nampak ni area support yang pada saya sangat-sangat kuat. Saya tanda lagi sekali. Horizontal line. Kau lihat support ni sangat kuat tuan-tuan. Okey, support yang sangat kuat. Okey. Tetapi selagi mana dia masih respect trend line, kenaikan dia masih ada. Dan pada saya kenaikan dia tidaklah terlalu kuat dan tidaklah terlalu kuat. Mungkin dia naik dalam keadaan yang sangat slow. Sangat slow. Okey, pada saya bila jadi keadaan yang macam ni, tuan-tuan kena tunggu tuan-tuan, tunggu dia break trend line. Pada saya lah, dia break trend line dan dia naik betul turun. Okey, itu boleh jadi. Kemungkinan boleh jadi. Ataupun kemungkinan nombor 2, dia break level 100%. Maka dia akan naik. Bila dia break level 100%, maka resistance ni, maka support resistance ni dah valid. Dah jadi resistance yang valid. Okey, kejap tuan-tuan macam ni. Kita tandakan. Okey, tandakan. Warna putih. Baik tuan-tuan. Macam itulah keadaannya, okey. Okey. So, sekarang ni siapa yang nak main scalping lah, insya-Allah dia punya pattern dia akan naik juga sampai test kawasan ni. Sampai naik kawasan ni. Okey, kemudian dia akan turun balik. Okey, kalau dia terus break kawasan 100% ni, kawasan 100% ni kalau dia terus break, maka dia akan pergi ke level yang lebih tinggi, iaitu
Dia tak tahu mana apa benda ni, okey. Maka dia akan pergi ke level ini. Ini yang dia akan sampai. Kalau dia break level 100%. Sebab trendline dia masih respect tuan-tuan, masih respect barang kalian untuk nak naik ke atas tu adalah sangat-sangat tinggi. Okey. So simple saja. Kalau sampai sini dia boleh break close dengan body dia di atas line ni, maka tuan-tuan boleh instant buy, dia akan sampai ke area situ. Dia akan naik dalam keadaan correction. Dia naik pelan-pelan dengan sampai sini. Dia akan naik macam ni kan. Dia akan naik, dia akan main balik macam tu lah. Selagi mana dia masih respect trend line ni, kita boleh standby untuk buy. Tetapi kena alert. Okay, kena alert. Pastikan dia break level 100%. Macam tu lah. Boleh Sifai? Boleh Sifai, boleh. Okey, kejap saya stop sharing dulu. Allahu Rabbi. Okey, itu sajalah simple saya rasa. Okay, Sifai, kita sudah sampai di rancangan kot Sifai, no? Okey, so tuan-tuan, mudah-mudahan dengan apa perkongsian kami share pada hari ini adalah pandangan semata-mata daripada kami, sekiranya bersesuaian dengan tuan-tuan. Tuan-tuan bolehlah follow. Kalau rasa ada percanggahan, tuan-tuan timbang tarang yang mana lebih baik lah. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi sampai ke hujung rancangan, setia bersama sampai ke hujung rancangan. Okey, jadi kami dah hujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.